Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhil masir. Amsayna ala fitratil Islam وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. Alhamdulillah teman-teman, nak berkhabar pada petang yang penuh barakah ini, pada petang penghujung bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kita masih lagi merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan sisa-sisa baki bulan Sya'ban yang penuh keberkatan ini masih lagi kita terus berdoa, bermunajat supaya kita di antara yang dipilih untuk menghuni dan menerima kunjungan Ramadan yang penuh barakah. Terus berdoa teman-teman ya. Pada petang yang penuh barakah ini kita berkongsi sikit perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, supaya dia tidak lari daripada landasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat teman-teman untuk berkongsi pada petang ini dengan satu hadis daripada Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaslatani la tajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Hadis sangat pendek tapi sangat penting bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apa yang disebut Nabi yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan, ada dua benda la tajtami'an, yang tidak akan berhimpun, yang tidak akan melekat fi mu'minin, pada diri mana-mana orang yang beriman. Mukminin itu nakirah. Maksud nakirah ni semua orang yang beriman. Makna kalau dua sifat ini, dua perkara ini tidak melekat tubuh orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia teman-teman? Iaitulah yang pertamanya al-bukhlu. Al-bukhlu itulah bakhil, kedekut. Yang keduanya apa teman-teman? Itulah su'ul khuluq, iaitulah akhlak yang tidak baik, akhlak yang mazmumah, akhlak yang jahat. Jadi yang pertamanya adalah al-bukhl. Memang sebenarnya bila kita tengok hadis-hadis berkenaan, ayat Quran sendiri pun yang berkenaan dengan penggunaan khidmat, masa, tenaga dan harta untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya satu aspek yang sangat dititik beratkan oleh iman. Bagaimana imra'atus sauda,
Imra'atus sauda, iaitulah perempuan yang berwarna hitam, berkulit hitam, tetapi dia suka sangat datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal. Sebelum masuk waktu, maka dia akan membersihkan sekitar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak diberitahu akan berita kematiannya, menyebabkan suatu hari Nabi terasa kalau petang-petang bunyi je orang sapu-sapuh kan, sebab Masjid Nabawi dengan rumah Nabi sangat dekat, sebelah menyebelah saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dengar suara ataupun bunyian orang menyapu sampah. Akhirnya Nabi tanya sahabat. Bila Nabi tanya sahabat, sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, perempuan itu telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi kata, "Dullani ala qabriha, kamu tunjukkan aku di mana kubur dia." Masya Allah, teman-teman tengok apa yang dibuat oleh perempuan itu, hanya menyapu sampah. Maknanya perempuan ini tidak kedekut kudratnya, tidak kedekut dari sudut tenaganya. Masya Allah, dengan menyapu sampah Nabi sallallahu alaihi wasallam tergiang-giang mengerti apakah tugas, apakah bakti yang diberikan oleh perempuan tersebut, menyebabkan Nabi pergi ziarah kuburnya, Nabi berdoa kepada kuburnya dan juga seluruh kubur yang menghuni di situ. Masya Allah, betapa hebatnya teman-teman. Mereka yang tidak kedekut dengan amalan mereka, tidak kedekut dengan kudrat mereka, tidak kedekut dengan tenaga mereka. Masya Allah, hebat ini teman-teman. Jadi begitu juga lah, tidak kedekut dengan idea cara mana untuk kita menguruskan masyarakat, menguruskan kampung, menguruskan negeri. Kita sambil sharing idea cara mana untuk terbaik untuk supaya masyarakat kita ini bersama-sama dengan agama Allah Ta'ala. Sebab kita sekarang berada dalam kerangka yang disebut sebagai secularism. Nah, fasluddin al-daulah, makna bila sebut saja pemerintahan seolah-olah dia asing dengan nilaian agama. Itu silap dia. Jadi cara mana kita nak uruskan kembali rakyat, untuk manusia supaya dia dapat mengikut kehendak yang dikehendaki oleh agama. Masya Allah. Teman-teman, kita cuma perahkan idea kita. InsyaAllah kita sharing sama-sama yang terbaik untuk hasil kepada rakyat, negeri dan negara kita, insya-Allah. Begitu jugalah bakhil dari sudut harta. Dari sudut bakhil ni tuan-tuan, penggunaan Al-Quranul Karim ada al-bukhl, ada asyuh. Asyuh. Wa man yuqa syuha nafsih. Barang siapa yang selamatkan diri dia daripada syuh. Syuh ini maksudnya ialah kedekut yang lebih teruk lagi daripada bakhil. Iaitulah hak dia dan orang lain dia tolong kedekut. Masya Allah. Jadi kita minta jauh daripada sifat kedekut, insya-Allah. Kedekut ni bukan sahaja manusia tak suka, tapi Allah sendiri pun tidak suka sebenarnya. Bagaimana Allah SWT yang memberikan segala nikmat. Kita dah baca surah Ar-Rahman kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu tak rasa, yang aku tak beri pada kamu wahai manusia? Masya Allah. Maknanya kita ini kedekut dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi kita minta jauh daripada sifat bakhil. Yang keduanya su'ul khuluq, iaitulah teruk dan buruknya perangai. Mudah-mudahan insya-Allah perangai yang mahmud yang disebut oleh Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku datang ke dunia ini ditugaskan oleh Allah, di antaranya ialah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Teman-teman pernah tak tengok cerita bagaimana, dengar tak cerita bagaimana ada orang dulu Arabi, orang Ulu. Orang Ulu teman-teman,
Arabi ni orang ulu hak dak erti tau. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pekat dia senjoh kain kat leher Nabi tu sebab bekah leher Nabi. Sebab Nabi ni kulit putih kulitnya, maka dia terik kain tersebut sampai merah kulit Nabi. Sampai pekat sahabat-sahabat tak selesa. Dia minta, wahai Muhammad, mari sini. Barang hak yang mu ada tu, bukan hakmu kata. Nabi pun beri molek-molek ada. Masya-Allah. Begitu juga lah bagaimana Uqbah bin Abi Mu'ayt dia ambil tebuni unta salal juzuf. Tebuni unta hak yang masih merah lagi dia ambil, dia lama atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak buat apa-apa. Nabi senyum. Masya-Allah. Bagaimana juga dia ambil khirqatus thawb, dia ambil kain buruk, dia cekik tekuk Nabi ketika Nabi sedang sembahyang. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Jadi betapa hebatnya akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat Nabi mengadu ialah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sehingga dia dibaling batu oleh orang Taif, tapi hikmahnya cuma tengok tuan-tuan. Bagaimana dengan sifat, dengan akhlak yang baik ini menyebabkan teman-teman satu butir kampung, sebuah kampung di Taif tersebut, apabila Nabi SAW membuka Mekah tahun 7 Hijrah, Masya Allah, Al-Wahsy yang pernah membunuh saudara Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Wahsy pun yang duduk di Taif ketika itu datang bertemu Nabi, dia masuk Islam, Nabi terima molek-molek ada. Tengok lepas tu habis sebuah kampung di Taif datang temu Nabi, masuk Islam. Allahu Akbar. Nikmat apa lagi yang kita nak apabila orang dapat hidayah daripada Allah SWT dengan sikap kita, dengan sifat kita. Masya Allah teman-teman. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dua sifat yang kita sebut tadi tidak ada pada tubuh kita insya-Allah. Kita siap kalau sekiranya ada sipi-sipi, ada sikit-sikit, lepas tu kita cepat-cepat buang. Kita siap mudah-mudahan insya-Allah. Khaslatan la tajtami'an fi mu'minin. Dua benda ini tidak akan melekat tubuh orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah apa dia? Iaitulah al-bukhlu wa su'ul khuluq. Iaitulah kedekut dan juga buruknya akhlak. InsyaAllah bertemu lagi pada masa yang akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.